Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-45, as-salah 'alal mimbar. As-salah 'alal mimbar, salat di atas mimbar. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis yang ke-739. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Ya'qub bin Abdul Rahman qala hadatsani Abu Hazim ibn Dinar anna rijalan atau Sahl bin Sa'din as-Sa'idi wa qad imtaraw fil minbar mimma 'uduh fasa'aluhu 'an dhalik faqala wallahi inni la'arifu mimma huwa wa laqad ra'aytu awwala yawmin wudi'a wa awwala yawmin jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanata imra'ah qad sammaha Sahl an muri ghulamaki an-najjar an ya'mala li a'wadan ajlisu alaihin idza kallamtu an-nas فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي فصلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Saya ambil atas lagi sebelum Sahal itu. Jadi Abi Hazim bin Dinar telah meriwayatkan kepada saya, kata Ya'qub bin Abdurrahman, bahawa ada beberapa orang lelaki telah datang bertemu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sebetulnya mereka tidak jelas mimbar berkenaan diperbuat daripada kayu jenis apa. Jadi beberapa orang lelaki ni bila dia pergi, bila dia tengok mimbar ada di Masjid Madinah tu, jadi masing-masing itu bercakap-cakap lah mana mimbar ini diperbuat daripada kayu apa. Sebab sebelum tu tidak ada mimbar. Jadi mereka bercakap-cakap tentangnya. Mereka telah bertanya Sahal tentang hal itu. Sahal menjawab dengan berkata, sesungguhnya demi Allah, saya memang tahu ia diperbuat daripada kayu jenis apa. Jadi Sahal kata saya tahu. Saya tahu ia diperbuat daripada kayu apa. Sesungguhnya saya telah melihat pada permulaan ia dibuat lagi. Dan pada permulaan Rasulullah SAW duduk atasnya. Rasulullah SAW telah menghantar seseorang untuk menemui seorang wanita. Sebenarnya Sahal ada sebut nama wanita ini. Jadi tujuan Nabi menghantar utusan, menghantar wakil bertemu seorang wanita agar dia menyuruh hambanya yang mahir pertukangan kayu agar membuat untukku tempat khusus, yakni mimbar, yang aku boleh gunakan untuk duduk apabila aku berceramah pada orang ramai. Yang boleh yang aku boleh gunakan
untuk berada di atasnya tu sebenarnya, ubah sedikit terjemahannya. Apabila aku berceramah pada orang ramai. Sebelum saya baca di bawah tu, supaya kita faham dia punya hadis ini. Jadi perempuan ni dia ada hamba. Hamba dia tu seorang yang mahir pertukangan. Hamba dia tu ada kemahiran. Dari segi, kita kata buat perabot lah. Itu maksud. Mana wanita ini, jadi keluar wanita ini, sebenarnya kerana itulah. Tu. Tak apalah, kita tengok dulu. Jadi wanita ni dia ada seorang hamba yang mahir ilmu pertukangan ini. Tukang kayu lah. Hamba ni tukang kayu. Lalu wanita berkenan telah menyuruh hambanya seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang itu telah membuatnya dengan menggunakan kayu tarfa. Ini sejenis kayu. Kayu tarfa yang ma'ruf di kawasan itu. Yang mana kayu tarfa ini diambil daripada ghabah. Ghabah tu maknanya hutan. Bukan hutan besar, hutan kecil. Ghabah ni hutan kecil, bukan hutan besar. Bukan hutan belantara tu, tidak. Itu makna ghabah. Apabila siap dibina, siap dibuatlah, mimbar itu dibawakan kepada wanita berkenaan, lalu beliau hantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah mengarahkan agar diletakkan di suatu sudut, lalu diletakkan di tempat itu. Ini dalam masjid lah ni, di satu sudut dalam masjid Madinah itu. Kemudian saya, yakni Sahal, ni kata Sahal ni, sebab Sahal yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dan salat di atas mimbar itu. Beliau bertakbir, rokok di atasnya. Kemudian undur ke belakang lalu sujud di bahagian kaki mimbar. Bila Nabi nak sujud, Nabi undur. Setengah ulama kata kerana mimbar ni dia agak sempit. Dia kecil, saiz dia kecil. Jadi kalau nak sujud tu tidak sesuai lah. Ada ulama kata begitu. Tapi ketika Nabi akad takbir, masuk dalam salat takbir ni mana takbiratul ihram. Kemudian rokok, itu di atas mimbar. Bila Nabi nak sujud, Nabi undur ke belakang. Jadi Nabi sujud di kaki mimbar. Mana di atas tanah lah, di atas pasir itu. Selepas selesai sujud, beliau naik kembali ke atas mimbar. Apabila selesai salat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah menghadap ke arah orang ramai lalu bersabda, "Sidang hadirin, tujuan aku melakukan yang demikian agar kamu dapat mengikutiku dan dapat belajar cara salatku, yakni dengan jelas." Baik, sebelum kita pergi pada perbincangan, daripada hadis ni ada beberapa perkara lah secara khusus. Secara umum, pertama sekali dari hadis ini sebut tentang mimbar itu. Di sinilah permulaan adanya mimbar itu. Ketika solat. Dan jadi di sini wanita ni tidak ada peranan apa pun sebenarnya. Cuma pergi jumpa dia tu sebab apa? Sebab dia ada hamba. Hamba dia itulah yang sebenarnya yang menjadi kepentingan kepada nabinya. Sebab dia tu mahir, dia tu tukang kayu. Jadi apa yang diminta oleh Nabi daripada wanita ni adalah supaya dia memerintahkan hamba dia bina satu tempat yang agak tinggi yang disebut sebagai mimbar itu. Tujuan apa? Supaya Nabi boleh berkhutbah dan orang yang berada di jauh di belakang ni boleh lihat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya suara Nabi dapat pergi lebih jauh bila Nabi berada di tempat tinggi. Yang ketiga, bila Nabi beribadat khususnya tentang solat itu, mana orang di bahagian belakang itu dapat melihat dengan jelas. Itu antara sebab yang disebut dalam hadis ini. Cumanya, yang menjadi isu daripada awalnya yang ditekankan dalam hadis ini, jadi beberapa orang lelaki yang bertemu dengan sahabat itu, macam dia bertanya daripada kayu apa dibuat. Di sini disebut kayu tarfa. Kayu apa tu tak pastilah tempat kita nama apa. Cuma kayu tarfa sejenis kayu. Kayu ni dia panggil kayu hutan, daripada hutan. Dan hutan ni disebut ghabah, bukan hutan besar. Mana hutan bukan hutan belantara lah, tidak. Sebab disebut ghab. Orang kita pun sebut ghab. Orang Kelantan ya. Masuk dalam hutan kecil itu. Begitulah. Baik, tak apalah. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis Sahal As-Sa'idi ini adalah muttafaq alaih. Itu yang pertama.
Yang kedua, dalam hadis Sahal tidak disebutkan siapa tukang kayu berkenaan. Jadi dalam hadis ini tidak disebut. Dan Imam Nasa'i pun kemukakan satu riwayat ni saja. Siapa nama tukang kayu tidak disebut. Jadi berkenaan isu yang sama ada diriwayatkan daripada Ibnu Lahiyah yang menyebutkan bahawa Umarah bin Ghaziyah telah meriwayatkan cerita ini. Maksudnya, Rasulullah SAW kerap memberikan khutbah kepada orang ramai. Apabila jumlah mereka semakin ramai, maka ada yang mencadangkan agar dibuat mimbar. Umarah menyebutkan, di Madinah ada seorang sahaja tukang kayu, nama dia Maimun. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Jadi kalau tengok dalam riwayat ni, Ibnu Lahiyah, cuma Ibnu Lahiyah ni, ulama pertikalah dia ni. Sebab dia ni kira-kiranya orang yang tidak kuat. Dhaif lah. Kukuk mana pun itu ada disebut. Jadi walaupun dia ni dhaif tetapi ma'ruf. Kalau di Madinah pada waktu orang yang mahir ilmu pertukangan kayu ni seorang saja. Nama dia Maimun. Tu. Kemudian selepas tu dia sebut hadis ni. Jadi bila dia sebut nama tu Maimun tu, barulah dia sebut hadis ni. Maknanya kita boleh faham daripada hadis kalau berdasar pada riwayat ni lah. Riwayat ini, riwayat daripada Ummarah bin Ghaziyah ini, isu ni timbul bila jemaah semakin ramai. Bila jemaah semakin ramai tu maknanya kita kata saf tu semakin jauh. Jadi orang bila ramai ni, Nabi berkhutbah, Nabi solat. Jadi yang jauh tu tak jelas nampak. Tak jelas tu nampak fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi. Sebab tu ada cadang supaya Nabi berada di tempat tinggi. Jadi kena buatlah. Sebab tu kalau kita tengok mimbar Nabi kan, kalau kita perhatikan dalam syarah, hak asal dia seperti di Pasir Lada tu. Tu asal dia. Bentuk dia begitu. Dia tidak ada seperti tempat kita sekarang, tidak. Tapi perkara tu harus buat tidak jadi masalah. Cuma yang asalnya. Yang asalnya begitu. Maknanya sekadar tidak ada kita kata bumbung begitu saja. Itu hak asalnya. Kemudian selepas itu dibuat kita kata beberapa tambahan lah. Asalnya begitu. Hak ni. Maknanya kita kata tapak sajalah. Macam lantai saja. Tujuannya supaya kedudukan tinggi. Sebab tu sekali kita tengok dia nampak macam kita kata meja kecil saja. Cuma rendah. Seperti meja Jepun. Seolah-olah begitu saja kedudukan dia. Jadi dalam riwayat Ummarah bin Ghaziyah dia sebut nama tukang kayu itu nama Maimun. Baik. Selain nama yang disebutkan oleh Ummarah, ada lagi nama lain sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Antara nama yang disebutkan adalah Ibrahim, Baqul, Subah, Kilab, Maula Al-Abbas, Tamim Ad-Dari dan Mina. Namun kebanyakan riwayat yang menyebutkan nama-nama berkenaan adalah tidak kuat sana. Jadi hak disebut nama ni tak kiralah daripada riwayat mana, ulama hadis kata tak kuat sana. Ni saya sebut ni sebenarnya untuk sekadar untuk menyatakan ada riwayat. Tapi ulama kata tak kuat. Dan siapa nama tu tidak penting sebenarnya. Cumanya kalau ada pun sekadar itulah. Mana kita nak pegang secara muktamad itu tak boleh. Sebab apa? Sebab riwayat itu kalau Ibnu Lahiyah tadi memang perawi dhaif. Dhaif dia tu. Tak apalah. Cuma itu saja sekadar yang ada. Nama sekadar yang ada berdasar pada riwayat. Tak apalah. Yang ketiga, hadis bab menjelaskan hukum harus salat di atas mimbar sebagaimana bab yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kenapa dilakukan demikian. Iaitu untuk ta'lim orang ramai. Jadi jelas daripada hadis ini Nabi SAW menerima cadangan setengah sahabat agar dibuat mimbar ini. Jadi tujuannya, kepentingannya apa? Untuk ta'lim, untuk mengajar orang ramai khususnya dari segi fi'li salat. Fi'liyah salat, perbuatan salat secara praktikal. Jadi bila Nabi, maknanya tinggi juga ni. Saya rasa lebih daripada sekaki tu. Maknanya agak tinggi lah. Sebab apa? Jadi orang yang berada di bahagian belakang itu dia akan nampak tu. Maknanya tidak rendah lah. Mungkin kita kata 2 kaki. Berkadar itu. Jadi tujuannya adalah untuk ta'lim, untuk mengajar orang ramai. Jika ada mana-mana orang melakukan demikian tanpa ada sebab yang munasabah, maka hukumnya makruh. Sebagaimana yang difahami oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Al-Laits. Ada diriwayatkan larangan melakukan demikian daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan Al-Auza'i. Baik. Jadi hadis ni ya, kalaulah ada orang buat, dia semaya atas mimbar. Engkau mimbar sekarang ni luah kat lah tu. Nah.
Ni maknanya yang tidak ada dinding lah di hadapan tu. Misalnya kita ada di Pasir Lada ke. Boleh ke tidak? Ada ulama kata boleh tapi makruh. Kecuali kalau dia ada sebab yang munasabah. Misalnya dengan maksud untuk memberi pendidikan. Misalnya kita kata buat program pelajar. Pelajar penuh. Jadi naik ke atas mimbar. Buat tu secara praktikal terus. Bukan solat acah-acah tidak lah. Terus solat zuhur. Misalnya. Boleh. Kalau ada sebab tu. Untuk taklim. Tapi kalau nak jadikan sebagai ketetapan begitu. Ada ulama kata makruh termasuk Imam Syafi'i. Dan ada dalam satu kenyataan Imam Syafi'i. Dia bukan sekadar kata makruh. Dia larang. Tak boleh. Sebab Nabi buat ini ada maksud. Sebab tu Nabi bukan ini tidak termasuk dalam perbuatan yang berterusan. Yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi jangan buat. Sebab tu dia ada. Sebab tu kita kena faham lah. Tujuan saya sebut ni supaya kita faham. Setengah perbuatan Nabi itu dia ada maksud yang bersifat spesifik, yang bersifat khusus. Jadi kalau sifat tu, faktor itu tidak ada, tak boleh kita nak buat. Misalnya kita kata Nabi tawaf atas unta misalnya, nak mengajar cara tawaf. Tak boleh nak buat begitu. Sebab tu kita tengok sekarang ni umat Islam boleh faham tak ni? Tak ada orang salat gitu atas mimbar itu. Sebab ini untuk ta'lim. Maknanya ada setengah perbuatan Nabi itu sebenarnya kita tidak boleh jadikan sebagai amalan secara tetap. Sebab tu dia kena tahu. Sebab itulah kalau dalam kitab-kitab ulama memberi penekanan kepada kita. Mana setiap perbuatan Nabi ni kita kena tahu. Nabi buat ni kerana apa? Dari sudut fiqh. Yang kedua, kekerapan Nabi buat. Sebab ada setengah amalan tu Nabi buat secara istiqamah. Ada setengah tu sekali, dua kali. Misalnya kalau kita tengok dalam kitab Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i kata Nabi berzikir, berdoa dengan kuat selepas salat fardu selepas dia jadi imam tak lebih daripada 3 kali. Sebab apa? Lit ta'lim, untuk mengajar cara zikir dan doa. Selepas tu sendiri masing-masing lah. Cuma dalam hadis, dalam hadis Nabi sebut kalau kita jadi imam semasa kita doa, kita kena doa untuk semua. Itu tanggungjawab imam. Doa untuk semua tu bukan bermakna doa secara berjemaah, tidak. Atau ada sebut dalam riwayat tu. Jadi kita kena faham lah. Begitu ya. Tapi setengah ulama dia tidak memandang terlalu berat lah masalah itu. Tidaklah perlu jadi satu polemik yang berpanjangan, tak perlulah. Saya lebih setuju pandangan itu. Cuma kalau kita belajar secara sistematik, kita semua ahli jemaah ni faham, kalau buat begitu, itu bagi saya terbaiklah. Baik, yang keempat, harus ada perbezaan kedudukan imam dan makmum dari sudut tinggi dan rendah tempat salat mereka. Dan berdasar pada hadis ini, mana para ulama membuat kesimpulan bahawa harus. Tapi harus pun kena ingatlah. Mana tinggi perbezaan tempat secara khusus untuk imam dengan makmum tu mesti ada sebab lit ta'lim, untuk mengajar. Kalau sudah terdidik dah begitu, tak perlu. Sebab itulah hadis ni kena faham dalam konteks kita. Kalau kita faham dalam konteks kita, sistem pendidikan, misalnya pendidikan tentang salat, kita tidak buat di sini. Kita buat waktu lain secara khusus. Jadi kalau dengan maksud untuk ta'lim, tak timbul dah perlu naik atas mimbar zaman kita sekarang. Sebab orang yang nak salat di masjid, dia awal-awal lagi dia masuk kelas fardu ain tu. Jadi mana sistem pendidikan sekarang ini, dia tidak sama dengan zaman Nabi dan zaman selepas itu. Jadi maknanya, kita kata sebab tu perkara ini dia langsung tidak berbangkit di zaman kita. Sebab apa? Kalau dengan maksud ta'lim, dia ada waktu khusus. Waktu yang ketika tidak salat berjemaah itu, waktu khusus lah untuk muslimat ke, untuk muslimin ke. Bahkan daripada kecil lagi diajar. Sama ada secara teori ataupun secara praktikal. Jadi tak timbul lah. Tapi zaman Nabi dulu, sistem pendidikan secara mubasyarah. Secara terus begitu. Secara tidak langsung. Jadi apa yang Nabi buat? Di situ sudah ada dah pendidikan. Jadi Nabi fikir, bila ada pandangan daripada sahabat-sahabat oleh kerana jumlah semakin ramai, umat Islam pun yang datang ke Madinah semakin ramai, masjid pun sudah penuh. Jadi dianggap baik kalau Nabi ni, kalau ada mimbar, supaya Nabi bila dia ceramah dan sebagainya, tapi mimbar tu banyak digunakan untuk ceramah, khutbah Jumaat dan juga ceramah-ceramah selain pada khutbah tu lah. Sebab itulah
Dia ada beberapa kali saja sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis Nabi solat di atas mimbar itu dengan maksud untuk ta'lim. Baik. Tapi kukuk mana pun para ulama mengatakan harus. Mana imam itu berada di tempat yang agak tinggi, tetapi bukan dengan maksud mimbar. Tapi pendapat yang kuatnya sama. Tapi kalau Syiah tidak, imam dia berada dalam lubang tu. Dia gali lubang. Imam tu lebih rendah, paras pinggan. Tu kalau dalam kitab dia tu memang disebut tu lebih baik. Untuk supaya tidak sama dengan ahli sunnah tu. Akidah mukhalafah tu. Tapi setahu saya, setakat saya baca, kalau dia sama pun sah salatnya. Tapi lebih afdal begitulah, berada dalam lubang itu. Yang kelima, harus ada pergerakan yang sedikit dalam salat. Jadi undur ke belakang tu, itu dikira perbuatan yang sedikit dalam salat itu. Sebab itulah dia begini. Kita kena ingat. Kita kena faham. Kalau kita baca dalam pandangan banyak ulama lah berkenaan dengan pergerakan ni, dia yang dimaksudkan oleh ulama, misalnya dalam mazhab Syafi'i ditekankan pergerakan itu ada anggota besar, ada anggota kecil. Kalau pergerakan anggota kecil itu maksudnya jari. Kalau lengan ni sampai bergerak sampai kepada seluruh tangan itu dikira anggota besar. Baik, tak apalah. Jadi yang ulama-ulama yang mengatakan pergerakan anggota besar boleh membatalkan solat kalau melebihi 3 kali ataupun dikira banyak mengikut uruf, itu berkait dengan orang yang tidak jaga salat. Tidak jaga hai'ah salat, rupa zahir salat. Kalau kita buat pergerakan tu walaupun acak kali kerana keperluan, misalnya gatal sangat, masa solat tu tidak gatal, sebagai contoh. Tidak, masalah jari tu satu atas bahagian belakang mesti bergerak banyak anggota, bukan anggota kecil saja. Kerana ada keperluan yang kira-kira di luar daripada ikhtiar kita, terpaksa, itu masalah lain. Yang ulama kata kena jaga tu sehingga jadi batal tu, maknanya kalau boleh jaga, kita boleh jaga. Tu termasuk dalam ikhtiari. Secara ikhtiari, seseorang boleh untuk dia urus anggota dia supaya tidak bergerak, tapi dengan sengaja tanpa sebab yang munasabah, itu boleh menjejaskan salat. Itu boleh membatalkan salat. Tapi ialah setengah-setengah ulama ni khilaf lah. Setengah-setengah ulama dia itulah ambil hadis Umamah tu lah. Kerana Nabi letak cucu di atas belakang tu. Jadi ulama kata itu salat, setengah ulama kata itu salat fardu tu bukan salat sunat. Setengah kata salat sunat, tapi setengah kata tak, salat zuhur tu. Setengah ulama menyebutkan Nabi buat gitu tu bukan setiap kali, bukan beberapa kali. Sekali itu untuk isyarat. Jadi ulama fahamnya sebab pergerakan Nabi tu banyak tu. Mana letak di atas tengkuk ketika dia qiyam, ketika rokok. Tapi bila dia nak sujud, dia angkat letak. Begitulah siapa dia bagi salam. Berat tu kalau kita tengok di situ tu. Tapi setengah ulama kata Nabi buat tu secara khususnya untuk mengisyaratkan kepada sahabat bahawa kanak-kanak yang sebesar itu, yang kita kecil sekecil itu, yang masih belum kira-kiranya masih belum akil baligh lah. Sebab cucu dia pada waktu tu anda tengok dalam syarah sekitar setahun, 2-3 tahun gitu ya. Itu sebenarnya Nabi nak hantar isyarat bahawa salat dalam keadaan menanggung anak kecil yang tidak baligh itu sah salat. Itu kesimpulan ulama buat. Ulama tidak guna hadis tu untuk menyatakan pergerakan itu. Memang semua ulama kata kena jaga pergerakan ketika salat. Sebab Nabi bila salat tak bergerak pun apa. Dan itulah amalan sahabat. Jadi hadis ni untuk khusus tu. Sebab itulah kalau kita tengok ulama bila dia bincang hadis tu, dia ambil hadis tu istimbak untuk menyatakan harus. Makna kalau kanak-kanak tu berlapik lah dengan orang dewasa, tak batal, tak menjejaskan salat pun. Itu. Tapi bukan bermakna sebab tu tak ada seorang pun sahabat buat begitu. Tidak menjadi sunnah tu letak cucu atas tekak tu. Tak ada ulama kata begitu. Bahkan hadis tu Nabi buat tu semacam nak mengajar pendidikan secara kita kata tidak formal lah. Itu. Tak ada ulama faham hadis tu. Rupanya sunnah letak cucu khususnya jadi tu imam. Nak ambil cucu. Sengaja bawa cucu. Cucu tak semari pun bawa juga nak letak atas tekak ni. Lepas tu ketika sujud letak, lepas tu letak pula. Tak ada orang buat begitu. Tak ada.
Apa tu? Sebab dia faham molek. Nabi buat gitu sebenarnya setengah ulama kata berlaku secara tidak langsung. Ada sebab dia lah. Kukuk mana pun perbuatan itu dalam salat fardu, setengah-setengah ulama kata. Banyak tu istimbat tu. Maknanya yang mengatakan pendapat yang mengatakan menanggung anak yang masih belum balik ini menyebabkan batal salat itu pendapat itu sangat tidak kuat mengikut kebanyakan ulama. Itu satu perbincangan lain lah. Jadi kalau kita lihat di sini, mana pergerakan, anda tulis di sini harus ada pergerakan yang sedikit dalam salat. Cuma satu poin yang anda tertinggalnya, ada setengah ulama sebut, dan ini bagus juga. Pergerakan itu pergerakan yang ada maksud, bukan pergerakan sia-sia. Contoh pergerakan Nabi undur tu, mana Nabi undur ke belakang, maknanya turun daripada mimbar, salat di kaki di bawah mimbar tu, kemudian bila selesai sujud naik pula. Berapa kali tu turun naik tu? Sujud berapa kali? Dalam setiap rakaat ada 2 kali sujud. Mana kalau 2 rakaat kena 2 kali turun. Kalau 4 rakaat 4 kali turun. Itu pergerakan kecil ke pergerakan besar tu. Itulah ulama kata. Kalau dengan tujuan, dengan maksud, sebab tu saya sebut tadi. Di sini Nabi buat atas dasar ta'lim untuk mengajar. Tapi kita kena tengok zaman kita sekarang ni mengajar fiqh, khususnya fiqh ibadat secara praktikal, kita buat waktu mana? Kita tidak buat waktu salat. Tak ada orang mengajar waktu salat secara, kita kata bukan secara amali biasa. Terus buat begitu seperti Nabi. Tidak begitu sistem pendidikan zaman kita. Mana orang yang nak salat, mari salat masjid, awal-awal lagi diberi pendidikan. Jadi maknanya kita kira untuk zaman kita sekarang ni tak timbul sangat isu ni. Tetapi ada juga ulama kata mungkin di setengah tempat, misalnya kita ada di kawasan orang asli, kita pergi di kawasan orang yang baru-baru memeluk Islam, golongan mu'allaf misalnya tak, boleh jadi secara tak langsung berlaku seperti ini. Kalau berlaku boleh, tetapi dia tidak memadai dengan ini saja. Sebab itulah kita tengok dalam hadis, mana ada juga praktikal solat berlaku ni bukan dalam solat sebenar, tapi dibuat secara praktikal di waktu lain, bukan pada waktu solat fardu. Ada juga, misalnya ambil wudu bukan kerana nak salat pun, ada berlaku gitu. Jadi perkara ini kita kena fikir supaya sesuai dengan zaman kita. Tapi kukuk mana pun kalau buat begitu boleh, tidak jadi masalah. Mana kita mengajar praktikal salat, terus praktikal dalam salat sebenar, tidak jadi masalah, boleh. Misalnya pengalaman beberapa orang sahabat kita, dan saya pun pernah buat. Kita pergi ke kawasan pendalaman, memang kita akan salat, kita ajar dulu salat, kemudian kita buat salat sebenar, dan ada orang yang memerhatikan, ada rekod. Jadi selepas salat tu, saya tengok rekod tu, okey, kita perbetulkan bab ni. Tu Zuhur, asar buat pula, tengok pula ada orang pemerhatilah, muraqib. Itu sesuai juga. Boleh juga begitu, ya? Yang keenam, harus mengajar salat kepada orang lain dengan terus melakukan salat fardu. Seperti Nabi buat. Maka kita praktikal yang kita buat terus kepada salat sebenar. Salat fardu lah. Hak kita buat itu ni, dia tidak panggil fardu tu. Sebab hak tu untuk latihan. Ni hak fardu. Mana salat sebenar? Boleh. Memang hak tu tak ada khilaf di kalangan ulama. Boleh. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan bila kita datang ke masjid, kalau kita bawa anak kecil tu, kita kena letak bersama kita. Jangan letak sama kanak-kanak, supaya dia boleh belajar tentang salat. Letak tepi kita. Ayah kena bawa anak, kena letak tepi dia. Jangan letak di kalangan kanak-kanak tu, boleh kena 50 orang. Satu sekelah 50 orang tu. Oh, dia bising. Kena letak tepi kita. Hasil itulah timbul isu tadi. Maknanya kesesungguhnya orang mengambil pendapat, sedangkan pendapat tu tak kuat. Mana kalau lelaki dewasa terpisah dalam sah, dipisahkan oleh seorang kanak-kanak yang belum akil balik ataupun tidak memayis, lebih berat lagi lah, maka dikira tidak sah salat itu. Itu pendapat yang tidak kuat. Dalam mazhab Syafi'i pun tidak kuat. Dia ada sebenarnya buku khusus tu, bincang perkara tu. 3 muka surat dia bincang tu di dalam bahasa Melayu kita. Bagus, dia kemukakan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau kanak-kanak berada dalam sah dewasa, walaupun dia tidak akil balik, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata tidak harus tarik dia ke belakang untuk diberi ruang kepada orang dewasa yang datang lewat itu. Tak boleh. Apa maksud tu? Maksudnya tidak menjejaskan salat tu.
Tengok berat dia pun. Dia kesal kita ikut pendapat tu kan dia. Sebenarnya menyebabkan kanak-kanak tidak minat datang ke masjid. Tu bahaya tu. Baik, tak apalah kan. Yang ketujuh, sunat menggunakan mimbar semasa berkhutbah kerana itu lebih memberi manfaat kepada pendengar. Kena ingat satu perkara lah. Di sini saya tidak sebut. Kalau dalam kitab-kitab baru dia sebut. Dulu dia suara ni dia tidak ada kita kata pembesar suara, tidak ada kita kata speaker tu tidak ada. Jadi kalau sekarang ni maknanya kalau tidak guna mimbar pun boleh juga. Ada yang kata gitu. Tetapi kebanyakan ulama kata guna mimbar ini walaupun kita kata maksud asal dia untuk supaya suara pergi jauh, dengan keadaan kita teknologi sekarang ni, walaupun imam tu kita atas suara tak kuat pun, kalau tak guna mimbar pun, tetap suara dia tu akan diperbesarkan oleh alat moden, sehingga orang berada di jauh, di kawasan yang jauh, di ruangan yang jauh, masjid yang besar-besar pun tidak jadi masalah. Semua ulama kata penggunaan mimbar ni tetap relevan. Sebab apa? Sebab dia bukan untuk suara saja. Sebab bila dia panggil kesan yang positif, mana khatib berada di atas mimbar, kesan positifnya apa? Dia memberi kesan kepada pendengar. Bayangkan kita tengok dengan mata kita sendiri. Imam sedang berkhutbah, dia memberi kesan, lebih memberi kesan. Itu sebenarnya. Dan hak tu kalau tidak berkait dengan ada pembesar suara pun, yang itu tetap ada sunnah di situ. Boleh. Sebab tu perkara ni juga di mana-mana pun buat begitu. Sebab tu saya biasa sebut, kalau sesuatu yang sabit berdasar pada hadis yang sahih, mana-mana pun ada buat. Tidak ada khilaf. Cumanya yang jadi isu ni kalau mimbar tu tinggi sangat. Kalau jatuh mati setengah-setengah tempat tu. Tinggi yang mimbar. Malah kalau kata duduk tu kena lenggok gitu dah. Kesok piuh tu. Lagu mana tu? Macam mana tinggi duduk tu? Sebab ada sebut pada saya, dia kata kalau imam tua yang betul-betul tua, dia tak berani nak naik. Memang tinggi. Saya tengok pun terkejut setengah-setengah masjid kan tak? Yalah. Kalau bagi kita tak perlu buat tinggi semua tu. Nanya tu kepada tu imam tua tu. Jenis mudah kenaling. Kita tengok pun tinggi. Singkatlah naik tu. Tapi perkara itu tidak jadi isu sebab ulama sebut dalam kitab-kitab barulah. Kalau tengok dalam kitab-kitab moden, dia kata isu tu sebab dia nak mengambil maksud asal dia. Ada yang kata begitu. Misalnya contoh masjid tu yang jumlah sampai 5,000. Jadi kalau dia tengok walaupun dia tidak nampak tapi dia tahu itu imam, lebih memberi kesan lagi. Macam-macam lah pandang ulama. Jadi dia tidak jadi isu di situ kan. Cuma adalah setengah-setengah kata kalau terlalu tinggi sangat itu menyalahi sunnah juga. Ada yang kata begitu. Jadi kukuh mana pun kita kena lihat kepada yang asal lah. Baik. Sunnah menggunakan mimbar semasa berkhutbah kerana itu lebih memberi manfaat kepada. Jadi memberi manfaat ni bukan dari sudut mendengar ucapan itu saja. Melihat khatib itu juga antara faktor yang memberi kesan yang lebih baik kepada pendengar. Jadi makna apa-apa yang berkait dengan kesan yang lebih baik itu perlu diutamakan. Yang ke-8, harus makmum melihat imam dengan maksud belajar dan itu tidak menafikan khusyuk. Sebab solat ni bukan solat kita kata buat-buat ni, memang solat fardu ni. Solat hak benar-benar lah. Jadi maknanya bila Nabi buat begitu, dia begini, jadi sahabat boleh riwayat ke maknanya sahabat tengok tu. Maknanya ketika salat dia bukan tengok tempat sujud lah. Dia tengok Nabi. Duduk kelih pada Nabi. Nabi. Sebab tu dia bersujud. Dia takbir atas mimbar. Dia rukuk atas mimbar. Kemudian dia hundur. Qahqar tu hundur. Hundur, duduk gitu hundur. Sebab apa? Nak turun ke bawah. Dia bukan pergi ke hadapan, tidak. Dia turun ke bawah. Dan dia sujud di kaki mimbar itu. Selepas tu naik pula. Lepas tu begitulah seterusnya. Beberapa kali sampai salam. Maknanya sahabat tu dia lihat. Jadi di sini ahli fiqh mengatakan bahawa harus untuk itu. Walaupun sifat salat nabinya kena tengok tempat sujud itu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab fiqh, ulama bahas Nabi ni dia pejam ke tidak mata ketika salat. Sampai begitu sekali dia bahas. Pejam ke tidak? Semua ulama kata tidak. Lepas tu kalau ada orang pejam mata tu macam mana? Hak ni dia kira satu
Kalaulah, sebab tu ulama kata yang terbaik, ulama letak dulu, yang terbaiknya kita tidak pejam mata. Mana kita buka mata tengok tempat sujud. Tetapi bagi sesengah orang, kalau dia pejam mata dia lebih khusyuk. Tu harus. Tu harus kadar itu. Tapi kalau nak ke yang asal, maknanya kita kena latih supaya kita tak pejam mata dan kita boleh khusyuk dalam keadaan itu. Hak itu yang asal. Kenapa kalau pejam mata tak ada lah istilah lihat tempat sujud tu. Sedangkan itu yang disebut oleh semua ulama lah. Tapi kukuk mana pun ulama terima, tak ada ulama kata batal kerana pejam mata tu, tak ada kata begitu. Sebab yang dimaksud menghadap kiblat yang kita akan bincang selepas tajuk ni, saya akan beri lengkaplah 34 hadis tu perbincangan itu untuk tajuk selepas ni. Sebenarnya yang maksud menghadap kiblat tu dah ada. Dah ada tu. Tu dalam keadaan ikhtiari. Ikhtiari makna selagi boleh kita buat begitu. Misalnya kita kata dada tu bergerak, apa ni kita kata kesok lah kita kata dah. Berpaling ke arah dengan tidak sengaja, berlaku secara tiba-tiba, itu tidak membatalkan salat. Misalnya kita kata terjatuh ketika salat kerana terlalu mengantuk ataupun tergelincir ke di tempat licin misalnya, menyebabkan dada ni bergerak ke arah lain, itu semua ulama kata tak batal. Itu tidak masuk ikhtiari. Itu kena ingat itu. Jadi maknanya perbuatan sahabat yang melihat Nabi itu tidak menafikan khusyuk. Bahkan itu tidak dikira lalai. Itu tidak dikira ghaflah, tidak dikira minal ghafilin, tidak. Sebab apa? Sebab di situ dia belajar secara khusus daripada Nabi. Baik, seterusnya kita pergi pada bab yang ke-46, salat di atas himar. As-salah 'alal himar. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Ini salat di atas himar. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-740. Wa bi qala akhbarana Qutaibah ibn Sa'id an Malik an Amr ibn Yahya an Sa'id ibn Yasar an Ibn Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himar wa huwa mutawajjihun ila Khaybar. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di atas himar dalam keadaan menghala ke arah Khaybar. Baik. Hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-741, wa bihi qala akhbarana Muhammad bin Mansur qala hadatsana Ismail bin Umar qala hadatsana Dawud bin Qais an Muhammad bin Ajlan an Yahya bin Sa'id an Anas bin Malik annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himar wa huwa rakibun ila Khaybar wal qiblah khalfah. Qala Abu Abdurrahman la na'lamu ahadan taba Amr bin Yahya ala qawlihi yusalli ala himar. Wa hadithu Yahya bin Sa'id an Anas as-sawab mawquf wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Sesungguhnya beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di atas himar dalam keadaan berkenderaan yang menghala ke Khaybar dan kiblat berada di arah belakangnya. Abu Abdurrahman berkata, ini Imam Nasa'i, kami tidak mengetahui ada sesiapa yang menjadi tabi', yakni penyokong kepada Amr bin Yahya berkait dengan kata-kata dia yusalli ala himar. Beliau bersalat di atas himar. Hadis Yahya bin Sa'id daripada Anas yang sebetulnya adalah mauquf, makna tidak marfu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik. Tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i ini as-salah 'alal himar, salat di atas himar. Jadi dia kemuka dua hadis. Cuba kita tengok hadis yang pertama. Hadis pertama ni riwayat Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar kata, saya telah melihat Rasulullah bersembahyang di atas himar. Pada waktu itunya, himar itu bergerak menuju ke Khaybar. Dia kena faham lah. Dari segi geografi itu, bila kata menghadap ke Khaybar, maknanya dia tidak menghadap ke arah kiblat. Itu maksud dia. Kedudukan dia punya, kita kata, dari segi lokasi itu. Sebab bila pergi ke Khaybar, itu bukan ke arah Mekah itu. Nisbah kepada Madinah. Nisbah kepada Madinah. Itu maksud dia. Sebab tu dia sebut Khaybar. Jadi
Hadis yang kedua tu jelas disebut wal qiblah khalfah, kiblat di belakang dia. Tu. Baik, tak apalah. Hadis Ibnu Umar ni sahih. Sahih. Hadis bab menunjukkan harus solat di atas himbar, di atas himar sebagaimana tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Zahirnya begitu. Dalalah tajuk. Dan hadis juga menunjukkan harus solat di atas mana-mana kenderaan. Ni secara umum ni, kita ambil secara umum dulu. Dalalah tajuk, yakni tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai dan juga hadis yang dikemukakan dari segi penunjuk dalilnya adalah harus solat di atas mana-mana kenderaan. Baik. Yang ketiga, zahir makna hadis menunjukkan harus solat di atas himar, sama ada solat fardu atau solat sunat. Sebab dalam hadis ni tak sebut jenis solat, fardu ke sunat, tak sebut. Jadi zahirnya boleh secara umum. Namun para ulama menyebutkan telah berlaku ijma' bahawa tidak boleh salat fardu di atas kenderaan kecuali kerana ada sebab yang wajar mengikut syariat. Jadi di sini ada disebut secara ijma'. Tu. Tak boleh. Kalau salat fardu tak boleh kecuali ada sebab yang wajar mengikut syariat. Insya-Allah perkara ini akan diperincikan dalam bab salat musafir akan datang. Kita bincang situ. Cumanya gini, saya sebut gini. Jadi kenapa ulama mengatakan tak boleh? Dan di sini dinyatakan ijma'. Kecuali, mana tak boleh kecuali ada sebab. Sebab itulah kita akan bincang dalam bab salat musafir. Antara sebab dia lah. Antara sebab, misalnya tidak ada tempat yang sesuai untuk berhenti. Itu antara sebab. Zaman dulu, contoh kita kata dalam penerbangan misalnya, nak berhenti lagu mana? Tak ada stesen tu. Tak ada RNR atas udara tu. Tak boleh nak berhenti. Nak buat macam mana? Tu. Kalau zaman dulu nak berhenti tu boleh berhenti tapi bahaya. Tak boleh juga. Ada tempat nak berhenti tapi bahaya. Itu maksud tak sesuai tu. Sebab itulah dalam kitab sebut kalau katalah seorang musafir tu dia yakin dia boleh sampai ke kawasan penduduk, bandar ke kampung ke, dan dia boleh berhenti dengan selamat, dia kena berhenti untuk salat fardu. Kalau untuk salat sunat boleh. Dan ulama tekan ke perkara itu. Kecuali tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti itu mana kita rasalah sama ada bahaya kepada binatang buas. Itu antara disebut. Perincian itu dalam bab salat musafir akan datang lah. Sebab itulah dalam kes ini, kalau dalam konteks moden sekarang ni, kita kata dalam penerbangan, itu memang tak boleh nak ambil kira dah kiblat tu. Tak boleh nak ambil kira. Nak kira macam mana? Tak tahu. Baik. Katakanlah. Ini ada disebutlah. Ini boleh rujuk ya. Kalau dalam internet tu kita tarik tentang menghadap kiblat lah. Al-kiblat tu dia akan bincang dia tu antaranya katakanlah mana dalam penerbangan itu boleh tahu arah. Ulama persoalan kita berada di ketinggian berapa tu? 1,500 kaki dekat contoh nak. Tak nak kok mana arah kiblat? Tak ada dah arah kiblat tu. Dia tak timbul dah tu. Tu. Baik, katakanlah. Sebab ni kalau kita nak pergi ke Mekah lah. Bila sampai satu titik lah kita kata, memang kapal terbang tu akan menghala ke Jeddah itu ataupun menghala ke arah Mekah tu lah. Dia kata maknanya kita boleh tahu guna kompas. Hatulah setengah-setengah ulama kata kita berada di atas udara tak sama dengan berada di bumi. Isu kiblat ni isu di bumi. Tu dia bincang pula tu. Hatulah timbul pula tu salat pada waktu tu bila baik kita terimalah di situ tak ada dah menghadap kiblat. Jadi nak salat tu tak cukup syarat tu. Patut nak maya lagu mana? Setengah-setengah ulama dari mazhab Syafi'i dia kata kena salat juga. Salat hormat waktu lah. Lepas tu kena semaya pula. Waktu tu sebagai taksir berlalu waktu tanpa salat. Nak hormat tu maksud hormat. Lepas tu bila sampai tempat tu kena semaya. Hak tu dia kira qada. Bukan i'adah, qada. Tetapi ramai ulama kata tak semaya jadi sebab syarat itu tidak ada, syarat kiblat itu tidak ada. Dalam keadaan itu di luar daripada ikhtiar dia panggil. Tak boleh nak buat gapo tu. Dalam keadaan itu. Supaya orang tak tahu arah kiblat lah. Tak ada panduan nak tahu macam mana arah kiblat. Duduk dalam tempat dalam satu bangunan tak tahu kompas pun tak ada petunjuk tidak ada. Semaya begitu saja. Sebab apa? Dia kata syarat yang paling kuat untuk solat ni adalah akal.
Tidak gila. Akal masih ada. Tak kira kiblat. Bahkan tak ada pakaian pun tu jatuh nombor 2, nombor 3. Selagi ada akal kena sembahyang. Sebab tu ramai kata tak perlu istilah hormat waktu. Kuku mana kita kena hormatlah. Sebab itu pandangnya ulama dan mazhab Syafi'i. Kalau kita tak sepak, kita nak pakar pun tak sepak boleh. Ikutlah tu. Tapi kuku mana pun itu pendapat ulama. Yang perlu kita hormati tu. Jangan main-main. Jangan kita kata ni. Kata gitulah. Jangan. Ulama kata begitu pun dia ada. Kita akan bincang akan datang lah. Walaupun setengah-setengah tu, setengah ulama tu kritik lah. Istilah ni tidak ada sebenarnya. Itu perbincangan ulama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, itu antara pendapat yang kuat. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi kuku mana pun dalam mazhab Syafi'i pun khilaf tu. Kenapa hal lah tu? Tak apalah tu. Yang keempat, hadis Ibnu Umar menyebutkan Nabi SAW salat dalam keadaan menuju ke Khaybar. Dari sudut geografi, Madinah terletak antara Mekah dan Khaybar. Ini memberi erti jika beliau menghadap ke arah Khaybar, maka beliau membelakangi Mekah. Dan jelas beliau tidak menghadap kiblat. Kita kena ingatlah, sini anda tidak sebut, akan datanglah kita bincanglah. Dia sebenarnya, dia ulama ada khilaf ni. Semaya ni semaya fardu ke semaya sunat, khilaf lagi tu. Di kalangan ulama. Ada yang kata kalau semaya sunat tu boleh. Tapi kalau semaya fardu tu tak boleh. Dia khilaf situ lagi. Sebab tu ramai ulama kata hak ni sunat. Tapi ada yang kata tak, memang fardu. Khilaf pula situ tu. Kita kena faham lah tu. Nak buat mana? Kau jadi khilaf gitu. Hadis yang kedua. Jadi penjelasan maksud hadis 741 telah berlalu dalam huraian hadis sebelum ni. Baik, tak apalah tu. Cuma di sininya notanya berakhir setakat tu. Cuma ana ada buat tambahan ni tak sempat nak cetak ni, nak cetak sekali dengan hak untuk bab akan datang. Cuma sebut gini Cuba perhati hadis ni. Cuba perhati hadis 741. Kalau kita tengok hadis 741 ni riwayat daripada Anas bin Malik. Anas kata, dia tengok Rasulullah semaya di atas himar. Dalam keadaan dia berada di atas kenderaan lah tu, naik himar tu, pergi ke Khaybar. Dan kiblat di belakang dia. Jelas Anas bin Malik sebut. Baik, kata Imam Nasai, dia kata, saya tidak tahu. Imam Nasai kata, saya tidak tahu ada. Mana tak ada sahabat lah bagi dia ni. Seorang pun saya tak tahu ada yang menyokong, yang menjadi tabik kepada Amr bin Yahya. Sebab dia sebenarnya yang mengatakan Nabi salat di atas himar ini, sebenarnya riwayat ini adalah riwayat Amr bin Yahya. Dia saja yang kata begitu. Dan hadis Yahya bin Sa'id daripada Anas, hak betulnya dia mauquf. Hadis ni mauquf, dia bukan marfu' hadis. Wallahu a'lam lah. Baik. Di sini timbul satu persoalan. Kenapa Imam Nasai berkata kami tidak tahu? Wala na'lam. Qala Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Imam Nasai lah. La na'lam ahadan taba Amr bin Yahya. Kenapa Imam Nasai kata kami tidak mengetahui ada sesiapa yang menjadi penyokong. Tabi' itu makna penyokong kepada Amr bin Yahya berkait dengan kata-kata dia yusalli alaihima. Sebab ulama telah buktikan dalam periwayatan hadis yang menyebutkan Nabi salat atas himar, ini sebenarnya riwayat Amr bin Yahya sahaja. Imam Nasai kata, saya tak tahu ada orang lain riwayat gini juga yang mengatakan yusalli ala himar, Nabi salat di atas himar. Baik, jawapan dianya, kenapa Imam Nasai kata gitu? Kata-kata Imam Nasai telah bercanggah dengan riwayat-riwayat orang. Kata-kata beliau, yakni kata-kata Ammar bin Yahya tu, yang mengatakan yusalli ala himar. Kena ingat yusalli ala himar tu kata-kata Ammar bin Yahya. Kata-kata dia. Makna mauquf dia kata, itu makna mauquf tu dia yang kata. Jadi kata-kata beliau telah bercanggah dengan sekian banyak riwayat orang lain yang menyebutkan Nabi salat di atas kenderaan dan di atas binatang tunggangan. Tak sebut himar. Riwayat orang lain yang banyak kata salat di atas kenderaan ataupun salat di atas binatang tunggangan ini, bukan atas himar. Imam Daruqutni telah membantah Imam Muslim dalam periwayatan Amr bin Yahya ini. Maknanya Daruqutni kritik hak Imam Muslim meriwayatkan riwayat yang menyebutkan Nabi salat di atas himar, riwayat Ammar ni bagi Daruqutni riwayat itu sebenarnya mauquf. Kita tak boleh nak banding ke, tak boleh nak anggap tepatlah seperti mana riwayat lain. Maknanya lemahlah jadinya.
Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, Ad-Daruqutni dan selain beliau telah berkata, Ammar bin Yahya Al-Mazini telah tersalah dalam periwayatan ini. Mereka berkata, maklum, diketahui secara umum, Nabi SAW telah salat di atas kenderaannya dan salat di atas untanya. Tak sebut himar. Tak sebut himar ni, Ammar bin Yahya Al-Mazini saja. Sebetulnya salat di atas himar adalah perbuatan Anas bin Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim selepas ini. Kerana inilah juga maka Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis Ammar dalam sahihnya. Inilah pandangan Ad-Daruqutni dan penyokongnya. Ini dua perkara perlu kita faham. Pertama sekali, yang sebut salat atas himar, ini bukan riwayat yang riwayat panggil apa ni? Hanya Ammar bin Yahya Al-Mazini saja. Munfarid dia. Setakat dia. Riwayat lain tak. Jadi maknanya bila sebut riwayat atas himar hok pergi ke Khaybar tadi, mana tak kuatlah riwayat itu maksudnya. Begitu. Jadi dikritik. Ni tersalah ni. Jadi apa dia sebenarnya yang nak disebut di sini? Nak sebut di sini dari sudut maknanya kenyataan yang menyebutkan salat di atas himar itu. Kita kata apa salah? Itu kenderaan juga. Ya. Nak ayatnya bila kita bercakap tentang Nabi ni, nak bercakap kita nak kata Nabi salat atas himar, tu khusus tu. Ada kau lain riwayat, dia seorang riwayat. Hak sebetulnya Daruqutni lah antara kritik. Imam Nawawi pun sebut sini. Dia kata sebenarnya hak tu Anas bin Malik. Hak riwayat tu. Lepas tu tak ada ke kemungkinan Nabi salat atas himar tu. Masalah sekali kita nak sabit tu. Nabi salat atas himar tu dia tak boleh kita nak kiyah-kiyah gitu, tak boleh. Betul sebut, ada sebut dalam riwayat sebut Nabi salat atas kenderaan. Lepas tu salat atas unta. Salat atas himar secara nas tu tidak ada. Itu tidak ada. Itu sebenarnya daripada Anas. Lepas tu Yahya sebut tadi macam mana? Ammar bin Yahya tu. Dak tu dia tersilap. Sebenarnya hak tu dia tukar dengan Anas sebenarnya. Lepas tu kata Nabi pergi menghala ke Khaybar itu bukan atas himar. Sama ada atas unta ataupun kenderaan lain. Atas kuda ke misalnya. Baik, itu saja nak ayatnya. Cuma di sini, anda tidak catat di sini, akan datang kita akan sebut. Jadi maknanya dalam hadis ni sabitlah bahawa semaya tidak menghadap kiblat ini ketika musafir, salat di atas kenderaan dalam keadaan tidak menghadap kiblat itu boleh. Itu dia nak sabit tu ya. Nak sabit tu ya. Jadi yang menjadi perbincangan, betul ke Nabi salat atas himar? Tu riwayat Ammar bin Yahya. Riwayat itu yang dipertikar. Bukan nak pertikar salat di atas kenderaan dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Dia bukan nak pertikar hak tu. Hak tu boleh. Hak nak pertikarnya atas himar tu. Sebab tu kita kena beringatlah. Bila kita nak kecek tentang Nabi ni dah. Kita nak kata Nabi buat gon. Dia tak boleh, dia tak boleh nak kiyah tu. Sebab itulah saya ingat lagi, masa saya belajar dulu. Saya pun tak jumpa dalam kitab ni Maulana sebutlah. Nak ayatnya ulama kita bila dia nak sebut contoh Nabi, nak sebut contoh, mana kita kata makan binatang yang agak makan kotor lah. Dia tak sebut ayam kampung. Ulama tu sebab Nabi makan ayam kampung. Ayam kampung ni kan makan ke kotor. Oh lah ayam kampung gapo dia tak makan. Manakah setengah-setengah orang tengok dia makan tak lalu nak makan. Tapi Nabi makan. Ayam biasa ni. Baik, sebab tu ulama bila dia nak buat contoh binatang makan agak kotor lah makan. Tapi halal. Dia guna itik, dia tak guna ayam. Nak hormat ke Nabi. Maknanya ulama tahu betul Nabi makan gapo. Sebab tu kita nak kata Nabi makan roti jala kami contoh tu. Nah, tak boleh kita nak kecek gitu. Walaupun roti juga tak boleh. Hak ni pun gitulah. Nak kata atas himar mana riwayat? Kita kata buat apa ke himar ke dak nas secara nas. Tak boleh. Maknanya siapa begitu sekali mana penelitian ulama dalam kes yang berkait dengan Nabi. Hak atas kenderaan memang ada. Rakib kenderaan. Markab itu kenderaan. Ataupun atas unta tu memang ada. Tapi atas himar ada. Cuma hak jelasnya riwayat sebut semaya atas himar ni riwayat Anas bin Malik. Dia naik atas tu. Bukan Nabi. Begitulah. Jadi di sini jelas bagi ulama bahawa riwayat yang mengatakan Nabi salat atas himar ini hanya riwayat Ammar bin Yahya Al-Mazini dan dia telah tersalah dalam bab ni. Dia tukar tu. Bukan Nabi tu Anas. Salah situlah. Begitu .
Jadi maknanya di sini dia dalam apa ni, saya tak ada orang terjemah tu. Sebenarnya dia ada satu kitab aku tebal kitab tu. Dekat dengan 800 muka surat. Cuba cek tengoklah. Ana pun tak tahu ada terjemah. Bagus kitab tu. Mana kita boleh buat panduan setiap tajuk ni. Dia bincang tentang fiqh. Macam tarjamatul bab lah. Kita kata kalau Bukhari juga. Maknanya bagaimana fiqh Imam Nasai. Dia bincang tu. Boleh MA. Dia buat tesis tu. Ada dengan saya tu cuma dalam bahasa Arab. Tu. Jadi ni maknanya dari segi fiqh Imam Nasai ni maknanya boleh. Atas kenderaan maksudnya. Tak kira atas gapo pun atas kenderaan. Maknanya tidak menghadap kiblat tak apa. Boleh tu. Tidak jadi masalah. Dari sudut fiqh, kalau kita nak bincang dari sudut fiqh, bila sebut kenderaan, dia ada kategori dia pula. Kenderaan yang macam mana? Kalau segi fiqh, dia ada perincian dia. Kenderaan macam mana? Kereta lain. Kita kata kapal terbang lain. Kapal terbang ni tak? Itu lain lah sebab dia udara. Kalau di atas kenderaan, misalnya kita kata learning apa dia kita kata? Camper van kalau kita kata, ataupun apa dia kita kata, hak jenis boleh itu. Mana kita boleh tahu kedudukan itu. Untuk masyarakat takbir itu saja, pastikan menghadap kiblat. Seboleh-boleh. Kalau tak boleh juga, tak apalah. Maknanya di situ, yang dikatakan harus tidak menghadap kiblat, langkah mula-mula sebelah akad takbir kena usaha dulu. Dia panggil ada ikhtiari untuk menghadap kiblat. Kecuali tak ada tu, tak apa. Maknanya untuk kata harus tu, mesti ada usaha untuk menghadap kiblat dulu. Hak tu ramai ulama terima pendapat. Hak tu bah. Jangan kita mudah-mudah. Tak apa. Tak tahu, tak mikir bubat kiblat masa nama. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Makna sekurang-kurang kita nak walaupun atas kapal terbang ni, mudah-mudah ikut ni lah. Sekurang-kurang gitu. Tak tahu ke mana. Ataupun kita duduk dalam keadaan jam, traffic jam dah, berbelah-belah jam, 15 jam kita kata. Tak tahu. Kalau tahu pun nak pusing tak boleh. Moga dalam kenderaan tak sesuai. Tak apa. Tapi kok mana pun hati tu nak juga menghadap kiblat. Biar ada tu. Tu maksud dia. Nak boleh kata harus tu dia kena ada usaha begitu. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab menghadap kiblat ni dia satu perkara besar. Hak orang kata harus pun dia kena gitulah. Sebab tu kena ada usaha dulu. Begitulah. Jadi untuk minggu hadapan kita akan masuk Kitabul Qiblah. InsyaAllah kita bincang situlah muqaddimah. Sebab sebelum ni dalam bab apa ni, bab 22 dalam Kitabus Salah sebelum ni, bab 22, bab 23, 24 bincang dah. Bahkan hadis tu diulang balik. Kita akan bincanglah minggu hadapan. Dan hadis berkait dengan menghadap kiblat ni dikemukakan 34 hadis. Dan insya-Allah saya akan bagi dengan lengkap minggu depan lah. Sebab tu saya pun tak pasti sebab nak bui selengkapnya 34 hadis tu insya-Allah lah minggu hadapan. Jadi berakhir di sini bab berkenaan dengan hak ni, masjid ni. Kemudian kita akan masuk pula berkenaan dengan menghadap kiblat itu insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.